Assalamualaikum dan salam syurgaku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 24 Jun 2021 bersama saya Al-Faris Jumurin. Tumpuan berita, kejayaan atlet para powerlifting negara Bonnie Bunyau Gustin mengharumkan nama Sarawak dan Malaysia dengan memecahkan rekod dunia dalam kejohanan Piala Dunia Fadza ke-11 di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE pada Selasa lepas. Amat membanggakan semua. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu pencapaian Bonnie itu akan memberi inspirasi kepada atlet-atlet lain terutamanya atlet para di negeri ini untuk terus berlatih. Dalam sidang media di pejabatnya di bangunan Baitul Makmur pada Rabu, Datuk Seri Fatimah berkata Bonnie bukan sahaja menggondol pingat emas, malah turut mengatasi rekod dunia terdahulu yang dipegang Rohallah Rostami dari Iran dengan angkatan 229 kg ketika Tamasya Para Asia Jakarta 2018. Saya tahu perasaan para OKU apabila mendengar dan melihat pencapaian Bonnie ini, dan saya tahu bahawa ia akan memberi inspirasi kepada mereka untuk berlatih dengan bersungguh-sungguh dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai impian mereka. Setiap atlet para, kalau kita tanya apa yang impian mereka adalah untuk mendapat pingat dan dan juga menempa nama demi Sarawak yang tercinta. Jadi mereka nak naikkan nama Sarawak. Pencapaian Bonnie ini insya-Allah akan memotivasikan mereka lagi. Menurut Datuk Seri Fatimah lagi, pada Mei lalu Bonnie, atlet kelahiran Serian itu turut meraih pingat emas pada kejohanan Piala Dunia di Bangkok, Thailand selepas melakukan angkatan seberat 226 kg sekaligus mencipta rekod peribadinya. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fatimah turut memohon Jawatankuasa Vaksinasi untuk memberi keutamaan kepada kaki tangan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK dan Pusat Intervensi Awal EIC kerajaan dan swasta mendapat suntikan vaksin COVID-19. Selain daripada itu, beliau turut menambah kementeriannya juga sedang merancang untuk mengemukakan tarikh tetap bagi meraikan acara-acara di bawah kementerian, namun perkara itu masih tertakluk kepada keputusan dan kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Berita seterusnya, Timbalan Menteri Kesihatan kedua Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kanawit Datuk Aaron Ago Dagang dalam lawatan kerjanya pada Rabu telah melihat sendiri proses pemberian vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna SMK Baleh. Lawatan tersebut turut disertai Ahli Parlimen Hulu Rajang merangkap Pengerusi NIOS Malaysia Datuk Wilson Ugak Kumbong. Menurut Datuk Aaron, suntikan vaksin COVID-19 adalah perlu untuk meningkatkan tahap antibodi dalam badan bagi melawan jangkitan wabak yang tidak diingini. Justru beliau menyeru masyarakat terutama di luar bandar untuk tidak terpedaya dengan hasutan pihak yang menuduh suntikan vaksin boleh memudaratkan kesihatan. PPV Dewan Serbaguna SMK Baleh dibuka dari 23 hingga 28 Jun 2021 dan dihaskan bagi penduduk dari 11 rumah panjang kawasan Sungai Gaat dan Sungai Baleh Tengah untuk mendapatkan suntikan. Selanjutnya, mengenai PPV secara bergerak Dewan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu LAKIS yang telah mula beroperasi pada Rabu hingga Ahad ini untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada penduduk sekitar Masjid An-Nur Sibu. Menurut Menteri Muda, Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak merangkap adu nangka, Dr. Anwar Rapai, PPV bergerak itu mensasarkan untuk memvaksinasi seramai 500 hingga 600 penduduk sehari. Pertama, saya bersyukur kerana hari ini adalah hari pertama di mana Dewan LAKIS di kawasan Masjid An-Nur Sibu telah beroperasi sebagai pusat pemberian vaksin bergerak di Bandar Sibu ini. Kita akan beroperasi selama 5 hari mulai hari ini sehingga hari Ahad ini. Kita mensasarkan kapasiti 500 hingga 600 sehari untuk penduduk di sekitar kawasan masjid ini, kampung-kampung di kawasan masjid ini. Mekanisme kita ialah di mana Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Kampung iaitu JKKK akan menghantar nama ke call team kita, dan call team ini akan memanggil mereka untuk diberi waktu dan juga hari di mana mereka boleh datang ke sini untuk mendapatkan vaksin.
Menjelas kepada media semasa meninjau PPV bergerak itu pada Rabu, Dr. Anwar berkata inisiatif sedemikian merupakan kolaborasi Brigade ke-9 Infanteri Malaysia, Lembaga Amanah Kebajikan Sibu dan Masjid An-Nur. Katanya seramai 39 anggota Angkatan Tentera Malaysia akan ditugaskan di PPV berkenaan. Seramai 39 anggota ATM. Ini adalah suatu mekanisme yang kita lakukan kolaborasi di antara Brigade ke-9 Infanteri Malaysia, Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu dan juga Masjid An-Nur. Ini suatu kerjasama yang begitu baik di antara Angkatan Tentera, NGO dan juga masjid untuk memastikan kita dapat memberi vaksin. Malah semalam Masjid An-Nur telah suatu inisiatif baru di mana mereka akan mengumpul semua kaki tangan dan juga imam dan bila dan jurukuasa surau, gereja dan juga tempel di seluruh Sibu untuk kita buat vaksinasi di sini. Saya akan menetapkan masa dan tarikh tertentu, a specific date for them untuk divaksinkan di sini. Kita telah mengumpul nama-nama mereka. Sementara itu, salah seorang penerima dos pertama Sharifah Maziah Wan Saadi menyeru orang ramai untuk mengambil vaksin demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Vaksin tu siknya akan memudahkan kita lah. Bagi saya bagus kita mengambil vaksin tu untuk kita mencegah penyakit COVID tu lah. Seorang lagi penerima suman pria, David Corbrar, menggesa orang ramai khususnya di Sibu untuk tidak mempercayai berita tidak benar yang cuba menakutkan masyarakat agar tidak mengambil vaksin. Kepada mereka, saya rasa jangan percayalah yang cerita yang mereka buat yang vaksin ni tak bagus ke, ataupun dia akan macam buat kamu lebih sakit. Saya rasakan kalau kamu kena COVID memang lebih teruk lah daripada side effects vaksin ini. Saya rasa lebih bagus kalau kamu dapat vaksin supaya semua orang pun risk dia lebih rendah, risk kamu pun lebih rendah, and then family kamu pun lebih safe kalau kamu ambil vaksin. Masih dengan laporan program vaksinasi, seramai 8,000 orang individu sudah menerima suntikan vaksin COVID-19 di PPV di Kompleks Sukan Asajaya setakat ini. Terbaharu pada Selasa, seramai 800 orang lagi menerima suntikan vaksin bagi dos pertama, manakala 1,500 orang pula mendapat vaksin kedua. Tinjauan mendapati pemberian vaksin di situ mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk setempat. Penyelaras PPV Kompleks Sukan Asajaya, Dr. Peter Lau Uyu Han berkata, pemberian vaksin telah bermula pada Mei lepas. Pemberian vaksin ini sudah dibuka dari 18.5 sampai sekarang. Kita sudah berjaya memberi vaksin kepada sekitar 7,000 sampai 8,000 penerima vaksin sudah. Yang sudah completed dos kedua, saya rasa ada sekitar dalam hampir 1,500 orang lah. Dan selebihnya masih menunggu dos kedua. Sekarang setakat ini kami di sini memberi sekitar 800 vaksin setiap hari untuk semua penduduk di daerah Asajaya. Dalam pada itu, beliau juga menyeru agar masyarakat Asajaya peka dengan panggilan telefon dan menyemak pesanan hikmat ringkas SMS dan aplikasi MySejahtera bagi menyemak temujanji vaksin agar tidak terlepas tarikh divaksinasi. Rata-rata penerima vaksin ketika ditemui merakamkan rasa syukur dan gembira kerana telah menerima vaksin dan bersedia untuk menerima dos kedua nanti. Okay, kami dah vaksin, so kepada orang luar boleh datang beramai-ramai untuk vaksin. Lindung diri, lindung semua. Datang beramai-ramai untuk mengambil vaksin. Vaksin ini tidak menyakitkan, dia boleh atau merawat penyakit dan melindungi kita dari COVID-19. Kita datang beramai-ramai. Alhamdulillah, vaksin masa itu okey, tapi saya ada rasa. Jadi jangan takut, semua boleh kena vaksin itu adalah menyelamatkan kita orang semua. Di PPV Stadium Perpaduan Petra Jaya Kuching pula, kira-kira 4,000 lagi individu menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac pada Selasa. Tinjauan UKAS mendapati perjalanan proses pemberian vaksin di situ juga dalam keadaan terkawal, teratur dan berjalan lancar. Keadaan juga tidak sesak kerana penerima vaksin hadir mengikut masa temujanji yang ditetapkan.
Mereka hanya dibenarkan masuk ke pusat tersebut 30 minit awal dari masa temujanji tersebut. Beralih ke laporan di Belaga dengan Rumah Kejaman Lasah Long Segaham telah dipilih oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Belaga sebagai PPV bagi program vaksinasi bergerak untuk penduduk dari 5 buah rumah panjang yang berada di sebelah hulu dari Pekan Belaga. Rumah terlibat ialah Umar Nyaving Long Menjawah, Umar Apan Long Menjawah, Umar Kulit Long Mitik, Umar Lahanan Long Semuang dan Rumah Kejaman Lasah. Untuk rekod program vaksinasi bagi dos pertama diteruskan pada Isnin di PPV yang sama kepada 310 penduduk termasuk pekerja dari kem Teleng. Manakala suntikan dos kedua akan dilaksanakan pada 12 Julai nanti. Penerima yang ditemui amat berpuas hati dan bersetuju dengan langkah membuka PPV di rumah panjang seperti ini kerana ia membantu mengurangkan kos dan menjimatkan masa. Di samping memudahkan penduduk terutamanya golongan warga emas dan rentan. Kini kita ke laporan harian COVID-19 setakat Rabu. Sarawak mencatatkan 577 kes positif baru sekaligus meningkatkan jumlah keseluruhan kepada 61,566 kes. Menurut kenyataan Media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, butiran kes mengikut daerah adalah seperti tertera. Yang mana 300 atau 51.99% kes dikesan di daerah Kuching, Pakan, Bintulu, Kanawit dan Meradong. Sementara itu, 3 lagi kes kematian turut direkod melonjakkan angka korban akibat wabak itu kepada 392 orang setakat ini. Turut dilaporkan 4 kluster baru dan penamatan 4 kluster dengan butirannya seperti berikut. Mengenai pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pula berikut merupakan lokasi-lokasi yang terlibat. Berikut pula projek pertanian hidroponik Butterhead Lettuce yang diusahakan oleh Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe Sri Satok di Pusat Kebajikan Dato' Amar Hajah Jumaani kini membuahkan hasil. Projek yang mendapat suntikan dana daripada Kerajaan Sarawak itu adalah di antara 2 tempat yang telah dipilih oleh Kerajaan Sarawak untuk projek pertanian yang mana ia telah dikategorikan secara komuniti, manakala di kawasan Batu Kawah dikategorikan secara individu. Dalam semaian pertama yang telah dilakukan pada April 2021, ia melibatkan sebanyak 300 pot benih sayuran Butterhead Lettuce dan penuaian telah dilakukan pada 8 Jun 2021. Proses penuaian telah dilakukan oleh beberapa ahli Jawatankuasa Pawe Sri Satok bersama pasukan pertanian mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Dengan hasil percubaan yang memberangsangkan, Pawe Sri Satok dapat menjual sayuran tersebut kepada masyarakat setempat selain daripada mengagihkan kepada ahli-ahli mereka. Justru Pawe Sri Satok berhasrat untuk menjadikan projek itu sebagai satu aktiviti kesedaran secara berterusan kepada warga emas untuk menjadikan warga emas sebagai warga yang proaktif. Dalam pada itu, mereka juga berhasrat untuk memasarkan produk keluaran mereka itu ke pasaran lebih luas iaitu ke pasaraya tempatan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.